Nanti tuan-tuan perempuan tak baca terjemahan lah jawabnya. Kan? Diringkaskan. Tetapi kalau kita faham bahasa Arab, dia ada tu sebab kita faham. Buatlah tu bersungguh-sungguh. Dia betul-betul buat, bukan cubaan. Bukan cubaan yang apa? Pendekar bocah lapuk nak kahwin dengan si Ros tu kan, yang digila-gilakan tu kan. Dia bawa lari dia orang tu. Itu betul-betul kejadian. Bukan cubaan. Jadi kalau ifta'il tu betul-betul buat. Buatlah bersungguh-sungguh, bukan cubaan. Boleh faham Kita tak faham tak? Betul-betul tak faham Ustaz. Okey, tak apa, kita teruskan dengan contoh yang kedua, as-sama. As-sama ni pegang. As-sama ni pegang. Kita biasa dengar perkataan maksum kan? Maksum mim tambah mim di depan, waw nombor ketiga, maksum, yang dipegang. Mana Allah pegang orang ni, dia terpelihara daripada buat dosa. Allah pegang nabi kita tu, nabi-nabi semualah, rasul-rasul semua, Allah pegang mereka ni. Cuba kita tuan-tuan perempuan, mak bapak kita pegang dulu kan. Maknanya jaga betul lah. Kita pun pegang anak cucu kita kan. Keluar sikit, kadang-kadang kita bawa kereta, ada anak lari ke depan sikit, mak dia dah pegang, dia ambil, takut terlanggar kereta. Macam itulah Allah pegang nabi-nabi, rasul-rasul supaya pelihara dari dosa. Maknanya nabi, rasul tak pernah buat dosa. Kita hari ni ada juga yang imam-imam Syiah ni, dia maksum juga tapi dia buat dosa. Lepas tu maksum tak dikira. Terbalik, Rasulullah maksum tak buat dosa. Dia, syekh-syekh dia maksum buat dosa tapi Allah ampun. Pandai-pandai je. Tak ada bahasa Arab tu. Maksum, as-sama ya, maknanya Allah pegang. So nak kita tahu, kalau Allah pegang kita kan, kalau kita mak bapak kita jaga, kita pegang kita pun, kita dah ni Allah pun lagi. Kalau yang buat dosa tu, itu bukan, itu mak ketum rasanya kan. Itu bukan maksum tu. Jadi itu lain Dia boleh nikah tak nilah, tak ada nilah, boleh kahwin tak payah nikah. Nabi pun nikah. Dia boleh sedap-sedap lah kahwin tak payah nikah. Pakai niat kan. Okey, jadi bila i'sam dia peganglah biasa. Tapi i'tasim, peganglah sungguh-sungguh. Pegang kuat-kuat, jangan lepas. Kan? Dia tak apa lautan api lagi diterangi, dia tak boleh. Dia pegang kuat-kuat, pegang jangan lepas. Boleh? Saya tak bagi tu je. Bila tambah alif di depan, tambah ta di huruf ketiga tu, dia lagi peganglah sungguh-sungguh. Okey? Janabah. Janabah ni maknanya tepi. Tepi. Sebab tu bahasa Arab saya tak tahulah, bahasa Malaysia ambil jamban. Jamban kat tepi kan, ada kat tengah. Dulu rumah lama-lama kan kat tepi kan. Kat tepi-tepi kan, ada letak kat rumah, tak ada kan. Kita kat rumah pun bukan tengah-tengah bilik kan, ke tengah-tengah katil. Jamban. Jadi dalam bahasa Arab, kata tuan perempuan ada anak baca bahasa Arab, tanya dia, apa makna jamban ila jambin? Apa benda ni? Ni orang yang duduk tepi-tepi je. Bukan kat sini tau. Di dekat tempat lain, jamban tempat lain. Jamban yang cerita Alibaba tu, yang pangkah tu. Jamban ila jambin, dia duduk tepi. Jamban ila jambin. Kenapa harus baris bawah jambin? Sebab ada ilah. Kita dah belajar tu kan, ada kalau ada kata kosakata yang yang ilah ke, dari ke, kepada ke, dia akan baris bawah. Sebab tu bismillahi. Ada ba kat situ, bismillahi. Dia tak boleh bismillahu. Sebab itu. Jadi jamban ila jambin maknanya duduk sebelah menyebelah. Tepi-tepi lah maksudnya. Itu jamban ila jambin. Dapat satu kataan tu pun jadilah. Balik kan, jamban ila jambin. Jadi ketepikanlah ijnab. Ketepikanlah. Itu ketepi biasa-biasa. Biasa-biasa. Tapi kalau ketepikan bersungguh-sungguh, ijtanib. Makna jauhilah. Seolah-olah jauhilah, ketepikanlah benda-benda tu. Okey. Jadi janabah ni tahu tepi Tapi tuan-tuan jangan tanya saya apa maksud PM tepi jangan tanya saya. Itu lain. Itu kena PM tepi saya lah pula. Okey, qarabah kita dah biasa tahu. Qarabah ni mana karib, rakan karib. Rakan yang akrab.
Cakap Melayu Arab ni dah lama kita cakap dah. Akrab ni kawan karib saya ni, kaum kerabat. Kaum kerabat yang dekat lah, kaum yang apa, keluarga yang dekat, rakan karib saya yang dekat. Taqarrub, tambah ta, tambah sabdu, taqarrub, mendekatkan sungguh-sungguh kepada Allah, mendekatkan diri kita. Macam tuan-tuan perempuan datang hari ni, tak ada tujuan lain sebenarnya, nak mendekatkan diri kepada Allah, sebab kita datang rumah dia. Kalau kita nak rapat dengan saudara mara kita datang rumah kan, kita tahu rumah dia datang rumah kita kan. Jadi kita datang rumah Allah ni nak mentakarubkan diri kita. Itu sebab kita buat korban. Korban ni pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Kalau boleh korban tahun depan lah, cari yang lembu yang mahal, jangan cari yang mana murah. Jangan cari yang mana murah. Kalau yang murah pun macam di Kemudia apa sebagainya tu, buat 2-3 contohnya. Saat sana memang murah-murah, tapi lembu dia kurus-kurus lah tuan-tuan, macam kambing je. Kan? Tapi buat 2-3, itu pengorbanan. Kita pun korban pun cakap Melayu juga, kita pengorbanan bukan pengkorbanannya. Akhirnya terkorban. Kan? Kita salah ambil perkataan korban, korban jalan raya. Kan? Jadi macam tak berapa kenal sikit kat situ. Tapi korban yang kita buat tu adalah mendekatkan diri. Jadi kalau dekat biasa-biasa ni ukrub, dia tambah alif je di depan tu, tapi baris atas baris bawah tu itu kena ada lanjut sikit lah. Tapi iqtarib mana dekatlah bersungguh-sungguh, dekatlah bersungguh-sungguh kepada Allah. Hujan ke, ribut badai ke, dalam apa, mulut naga lagi kan ku rebut, macam itulah. Ini kan pula di tangan manusia. Itu rasa 40-50 tahun dulu kan bahasa tu lah. Boleh maknanya faham, nak faham kat situ je. Dalam bahasa Quran ni dia ada biasa, dia ada buatlah bersungguh-sungguh. Tapi terjemahan dia takkan tulis macam tu. Jadi kalau kita baca terjemahan untuk permulaan, tak apalah. Tapi kalau kita nak rasa betul-betul ada macam minum teh tarik kau tu, dia kena faham bahasa Arab. Sabaqah ni macam tak biasa dengar. Tapi tuan-tuan biasa solat masbuk sabak ni dahului. Dia mendahului. Masbuk ni imam dah dulu, kita baru terhege-hege. Kan? Main WhatsApp dia, imam dah takbir dah. Kita pun terlambat dah. Imam dah rakaat kedua, rakaat ketiga, dah nak tahiyat akhir dah. Masbuk, lambat. Imam dah dahulu dah. Itu masbuk. Satu musabaqah. Saling dahulu mendahului, maknanya pertandingan. Itu sabaqah tadi, musabaqah. Tambah mim, tambah alif. Tu kita dah banyak kali juga tu belajar tu. Kalau tuan-tuan masa tu tak tidur lah. Tapi bila tak musabaqah tu saya tidur Ustaz. Okey, musabaqah ni saling dahulu mendahului, maknanya bertanding. Tu ada musabaqah. Tapi musabaqah ni tak semesti Al-Quran. Musabaqah bola sepak, boleh tak? Boleh, tapi dengan musabaqah ni boleh. Tandingan menyanyi boleh. Musabaqah dalam bahasa lah. Kita dengar bahasa je, wah. Kan? Sebab tu diorang dah tukar daripada musabaqah pada tilawah. Sebab macam bertanding tu, macam benda-benda lain pun boleh dipertandingkan. Itu musabaqah, saling dahulu mendahului. Kalau sabiq, orang yang mendahului kita, apa dia? Biasanya mantan. Sabiqur rais contohnya, mantan pengerusi. Kita boleh panggil sabiqur rais. Kan Haji Razak contoh kan. Sabiq. Tadi pun Haji Razak ada baca surah Al-Waqiah tadi apa tuan-tuan? Entahlah, masa tadi dengar bunyi hujan je. Imam baca tak tahu benda. Sebenarnya tak faham. Dia baca apa tadi? Apa ayat tadi? Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun, maknanya orang yang dahulu kita. Wa kuntum azwajan thalathah. Kita besok terbagi pada 3 golongan di akhirat besok. Haji Razak selalu baca surah ni. Saya memang suka ni. Sebab nanti kita besok bagi pada 3 salasah. Makjun kuat salasah. Piramidi dah ajar lama dah salasah tu 3. Kita terbagi 3 besok. Yang pertama ikut Islam, yang sebelah kanan, kumpulan kanan. Kumpulan kedua yang menentang Islam, sebelah kiri.
Yang ketiga, atas pagar. Atas pagar ke? Tak ada istilah atas pagar, tuan. Dalam Islam tiada istilah atas pagar. Nak sokong tak sokong, dua je. With me or without me. Tu US biasa cakap. Nak tentang teroris ni bersama dia atau tidak bersama dia. Dia tak ada orang nak sokong dia, tidak. Mereka selalu buat macam tu. Kalau tak sokong dia tu maknanya tentang dia lah tu. Tapi dalam Islam pun sokong Islam atau tak sokong, dia tak ada atas pagar. Habis kumpulan ketiga ni apa? Dia belum orang lain buat baik lagi, dia dah buat dah. Dia dah dahului orang buat balik. Tu sabiqun. Boleh jadi itulah dia. Waktu tadi kan bagi bertiga wasabiqun asabiqun. Orang belum beriman dia dah beriman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Khadijah, Ali bin Abi Talib kan, dia orang dewasa, perempuan dengan kanak-kanak. Belum orang lain beriman dia dah beriman. Kan? Belum orang dah datang, belum wak sempat pasang lampu dia dah datang kat surau dah gelap-gelap. Macam tu. Boleh dapat Jadi sabiqun ni pun boleh juga untuk veteran. Kan ada kumpulan sabiqun ni untuk veteran pun boleh juga. Insya-Allah. Nazara ni lihat. Nazara ni biasa kita ni lah. Unzur ni lihatlah. Kata lihat tu macam biasa-biasa. Tengok kat luar sarapan dah sampai belum? Macam tu je. Tapi kalau intazir, dia lihat tu bersungguh-sungguh. Tak sampai lagi. Aku dah lapar ni. Kan Ustaz habis ramah kan tak sampai-sampai lagi. Dia macam tu. Dia tengok tu bersungguh-sungguh. Jadi akhirnya intazir tu macam menunggulah. Dia menunggu mana ni. Jadi intazir tu kalau istilah bahasa yang dalam Qurannya dia tulis menunggu. Tapi kalau ikutkan nazarah ni lihat. Sambil-sambil lihat tu maknanya diistilahkan menunggu. Kan? Tunggu je. Ini nasi lemak kot. Dia tunggu je. Tercanai agaknya. Agaknya terjala ke apa. Jadi dia macam itulah. Nazarah ni. Boleh Raqabah ni awas. Muraqabah ni pengawas. Biasanya kalau di di Saudi tu jawatan muraqabah ni muraqibnya adalah controller. Financial controller disebut muraqabul mal. Financial controller maknanya dia kawal atau dia awasi duit. Kita pun ada malaikat raqib dan atid kan. Raqib ni dia akan mengawas kita. Tengok tidur ke tak. Tapi dia dengar walaupun mata dia pejam, telinga dia tak pejam. Sebab telinga dia tak ada kelopak. Kalau ada kelopak pun agaknya yalah. Jadi urqub ni awasilah biasa-biasa. Jadi irtaqib awasilah bersungguh-sungguh. Jadi dia maknanya tambah alif di depan, huruf ketiga tambah ta maknanya bersungguh-sungguh. Sami'a atau sama'a ni maknanya dengar. Kita biasa dengar kan sami Allahu liman hamidah. Maknanya telah dengar Allah orang yang memuji dia kan. Jadi isma' ni kalau biasa kita dengar cakap kawan-kawan kita isma'. Biasa kalau tuan-tuan perempuan dengar orang pasal pergi umrah ke pergi haji ke orang Arab selalu isma'. Dia nak cakap tu dia suruh orang isma'. Dengar. Tapi kalau betul-betul nak dengar istami'. Dengarlah betul-betul. Macam tuan-tuan perempuan dengar kuliah ni, saya suruh isma' ke istami'? Istami' lah. Dengar betul-betul ni. Buka mata, jangan kelip-kelip. Tak kelip takut LDU meleleh Ustaz. Punya tak kelip-kelip punya LDU pula meleleh. Nampak dia kalau nak dengar sungguh-sungguh tu dia duduk pun dekat-dekat. Dia nak dengar betul-betul. Kalau boleh balik pun nak dengar rakaman. Dia nak dengar benda tu istami' tu betul-betul. Boleh insya-Allah. Tapi itulah kalau dia tak dengar betul-betul dia akan jadi dia tutup mata automatik, telinga pun tutup. Kan? Sebab tu asal mimpi je ustaz ada. Asal mimpi je muka ustaz ada. Kan? Punya tidur dalam kuliah. Itu contoh cerita labu-labi tuan-tuan. Mimpi je jumpa labu balik. Mimpi je jumpa labi balik. Okey? Jadi sami'ah, isma', istami'. Okey. Syaraka ni kalau syirik lah, maknanya berkongsi Tuhan. Tak boleh lah syirik. Tapi syaraka ni bahasa biasanya kongsi. Sebab tu panggil syarikah.
Syarikah ni perkongsian perniagaan kita. Kita buat kongsi-kongsi itu namanya syarikah. Tapi kita Melayu ni tulis lagi syarikat kongsi. Kan? Nah, syarikat bahasa Arab, kongsi bahasa biasalah kita hasad dengki. Kan? Hasad bahasa Arab, dengki bahasa. Lagi satu macam ahli keluarga. Ahli itu keluarga dah. Keluarga lagi sebut. Ahli keluarga. Berapa kali keluarga dah. Kan? Tapi tak apalah. Semua nak. Jadi kongsilah, isyrik. Biasa je kongsi-kongsi apa-apa. Tapi kalau kita kongsi betul-betul, ishtarik. Macam kita forward share tu kan. Sungguh-sungguh betul tu. Share pantang ni belum baca lagi dah forward dah. Hukumnya palsu. Ishtarik tu. Maknanya berkongsi betul-betul share tu. Bahasa moden sekarang kalau share tu orang Arab panggil ishtarik. Kongsi betul-betul tu. Dia tak baca pun benda tu. Dia kongsi je. Lepas tu sabar. Isbir ni sabar biasa. Sabar biasa je. Tapi kalau istabir, sabar sampai ketak gigi tu kan. Kalau isbir ni sabar. Kau tahu tak aku tengah sabar ni. Itu macam tak sabar je. Kau tahu tak aku tengah sabar ni. Tapi kalau istabir, ketak gigi. Macam betul-betul sabar. Macam apa? Wak Karto kan, dia nak ngurat Munah kan. Munah ni tak nak kahwin dengan Wak ke? Wak Karto kan. Cerita apa tuan-tuan? Antara dua raja. Kahwin dengan orang tua ni banyak sabar dia kata. Wak Karto lah kata. Kahwin dengan orang tua, jangan kahwin dengan orang muda, kahwin dengan orang tua ni banyak sabarnya kan. Kan, Munah enggak masak, Wak sabar. Munah marah-marah, Wak sabar. Munah ketuk kepala, Wak sabar. Munah lari, Wak kejar. Jadi itu sabar bersungguh-sungguh lah tu. Bersabar bersungguh-sungguh. Istabir. Tapi patutnya ta kan Ustaz kan? Kenapa ta? Dia ta dengan ta ni adik-beradik. Kan? Sebabkan sod kat situ dia tak boleh nak sebut istabir. Dia tak sedap. Orang Arab nak sebut is ni tebal tadi, tabir pula. Macam tak berapa kena lah. Jadi dia buatkan istabir. Ta tu ditukar kepada ta. Jadi saya harap tuan-tuan puan faham. Maknanya kalau isbir, sabarlah. Istabir, sabarlah bersungguh-sungguh. Itu je beza bahasa Arab ni. Kita tak ada dalam bahasa Melayu macam tu. Kena tambah. Kalau jemput datang tu, Ustaz betul-betul datang macam tu. Kalau Ustaz datang kenduri saya. Itu ajak ajalah kan. Tapi ajak Ustaz datang, jangan tidak-tidak InsyaAllah. Jangan insyaAllah. Datang betul-betul. InsyaAllah pun tak bagi. Saya tahu tipu. Ustaz datang kenduri saya hari ni, jangan tidak-tidak. Itu dah bahasa panjang lah. Tapi dalam terjemahan Quran takkan nak tulis dengan tidak-tidak je tu, panjang lah kan. Dia tulis sabar je lah. Jadi kita tak dapat lah apa yang maksud Allah tu suruh sabar. Okey. Tadi istami' kan kita dah dengar kan. Ni boleh faham tak tuan-tuan? Istami'u ni maknanya waw alif tu ujung tu maknanya ramai lah. Istami'u. Dengarlah sungguh-sungguh tuan-tuan perempuan. Ya asdiqai. Tuan-tuan pernah dengar perkataan sadiq? Bukan sadiq segaraga tu. Sadiq ni kalau tuan-tuan perempuan biasa umrah tu kalau minta air, sadiq. Kita panggil kawan lah. Tolong bagi air. Kita panggil sadiq lah. Dia tak sebut sok sangat, dia sebut si. Sadiq. Kita nak air, orang yang jaga tu kan. Mungkin sini mungkin kita panggil kawan, panggil abang, panggil apalah. Brother, bro ke apa kan. Sadiq. Tapi asdiqai itu jamak. Plural. Ramai kawan-kawan. Wahai kawan-kawanku, macam itulah. Dengarlah sini. Fil qaryah. Rakan fi dalam kampung. Qaryah ni kampung. Sekampung rakan sekampung. Itu yang 2 minggu lepas kita belajar. Qari'ah ni pembaca wanita. Qari pembaca lelaki. Qari'ah alif pembaca orang yang musawakah tu lah biasa. Tilawah Quran tu qari'ah. Dijemput qari'ah patutnya. Bukan qari'ah. Kita terlampau nak Arab sangat bunyi ain. Qari'ah, minggu lepas kita belajar apa? Qari'ah ni maknanya qari'ah. Ain tu maknanya bencana, ingat tak? Nota tu pun dah hilang Ustaz. Dah mana entah. Tinggal qa je, ri'ahnya hilang dah. Qari'ah, bukan qara'mu Qari'ah. Qari'ah ni bencana ataupun dalam Quran ada kan surah Al-Qari'ah. Maknanya kiamat. Bencana yang paling besarnya kiamat lah tuan-tuan. Tak ada bencana lebih teruk daripada, lebih dahsyat daripada
hari kiamat lah. Na'udzubillah. Okay? Tapi yang ni Korea. Ini selalu orang kita salah je ni. Kalau kat masjid-masjid tulis Korea. K-A-R-I-A ni itu masalah. Dia patutnya Korea. Dengar betul-betul bukan Korea ataupun bukan Korea. Korea pembaca. Korea bencana. Korea masjid ni. Maknanya dalam daerah masjid ni atau dalam kampung ni. Dalam daerah kita ni lah. Korea. Eja pun patutnya patutnya Q-A-R-Y-A-H patutnya lah. Tapi tak biasalah. Korea ada yang tulis Korea kan. Tapi bila Q-A-R-I-A-H orang akan baca Korea. Sebenarnya Korea patutnya Korea. Ittakhidu maknanya ahad. Ahad ni apa maksudnya? Satu, wahid. Ittakhidu bersatulah. Tuan-tuan perempuan kalau tengok cerita Sarjan Hasan kan, bila musim-musim Merdeka ni, itu adalah cerita Sarjan Hasan. Jadi dia akhir sekali lepas dia bunuh buyung tu kan, yang jahat tu, dia kata, wahai dengarlah sini, kawan-kawanku sekampung, marilah kita bersatu. Mulai hari ini marilah kita bersatu. Jangan berpecah-pecah lagi. Kalau tak, musuh mudah sangat memperkatak-katikkan kita kan. Maknanya dia ajak kita bersatu. Kalau kita bersatu tuan-tuan perempuan, pengalaman negara kita lah, bila orang kita yang orang Islam Melayu ni bersatu, Malayan Union boleh batal tuan-tuan. Malayan Union ni British buat tau. Dia boleh je, kalau orang kita buat rusuhan dia bunuh je semua. Tapi bila orang kita semua bangkit satu Malaysia tentang Malayan Union, dia tak boleh buat. Padahal raja-raja, masa raja-raja dah sign dah nak buat Malayan Union. Maknanya lepas tu tak ada lagi lah, semua sama rata je. Tak ada lah Bumi Putera, tak ada apa, semua sama rata je. Tak ada Islam agama rasmi apa semua tak ada. Tapi orang kita alhamdulillah bangun bangkit. Orang tua kita dululah, jasa-jasa orang tua kita. Tapi kalau kita tak bersatu tuan-tuan, jangan kata Malayan Union, Malayalam pun kita kalah. Sekian dimaklumkan. Jadi jangan berpecah, tolong jangan berpecah. Ismail Ullah Raja dah cakap dah, sudah. Dia cakap kat anak dia, sudah anak ni dari kecil sampai dewasa asyik nak bergaduh je. Sampai mati Ismail Raja, anak dia asyik bergaduh. Tuan-tuan perempuan ingat, Allah suka ke kita bergaduh? Tak kisahlah dalam WhatsApp group ke, dalam luar ke. Ingat, Nabi suka ke kita bergaduh? Tak payah, jawab sendiri. Jadi tak payah bergaduh-gaduh lah, tak payah lah. Benda kadang-kadang benda remeh-temeh ni kita yang bukan pokok lah, orang kata bukan tentang ni, tak payah lah. Jadi pesanannya bersatulah, bersatulah kita, bina negara kita ni, insyaAllah. Okey, ni saya nak tunjukkan tentang satu lagi. Saya nak ingatkan tuan-tuan perempuan, dulu dalam 8 tahun dulu kot, saya pernah jumpa. Dulu kita ada Kesultanan Melayu Patani. Kesultanan Melayu Patani ni merangkumi Naratiwat, Songkla, Yalang, Kelantan, Terengganu dan Ulu Perak. Kerajaan Melayu Kesultanan Patani tuan-tuan. Hebat. Siam pun takut. Jadi masa 8 tahun dululah, 8 tahun dulu saya jumpa cucu kepada Raja Patani. Cucu kepada Raja Patani dia dah tua juga pasal dia cucu kan. Dia, tahun berapa 1807 tu kerajaan Patani tombang. Masa ni saya jumpa dia masa tu tak berani nak pergi selatan Thailand 8 tahun dulu sebab bom kan. Kami ada persidangan Arahnu. Kita bantu Koperasi Islam Patani buat Arahnu di selatan Thai tu, tapi persidangannya di Brunei, Bank Islam Brunei Taja. Saya jumpa dia kat sana. Saya tanya dia satu soalan je. Kenapa kalah? Kita hebat kan? Jangan kata kita tak ada senjata, kita ada senjata. Macam Melaka lah. Itu Ustaz Razak dia cerita, dia beli buku kan, buku tentang Melayu Melaka Hang Tuah. Maknanya kita berperang ni bukannya pakai perang keris tombak, tak. Kita memang ada mekayam lawan Portugis. Satu je jawapan dia, pecah belah, bergaduh masing-masing, nak ni nak tu, nak ni nak rebut ni. Siap masuk. Akhirnya menangis tak berguna lagi tuan-tuan. Dah tak guna dah. Masa tu nak keluar air mata darah pun sekarang cucu dia pun dia kata SB ikut je mana-mana.
SB Thailand ikut je dekat mana-mana. Dia tak boleh, dia nak baru nak bincang je kan. Konon-kononnya nak bincang lah, kot boleh bangkit balik raja ke kesultanan kan. Dia tak boleh buat. Jadi dia kata pesan kat saya, janganlah Malaysia berlaku macam tu. Dia kata tu 8 tahun dulu. Dia kata tolonglah jangan pecah belah. Nak gaduh-gaduh sikit-sikit bolehlah apa? Sedangkan tak payah nyanyilah, hujan lagi kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, okeylah. Sikit-sikit gaduh, masa-masa manis, okeylah. Kalau gaduh ni betul-betul beria benar, pakai wazan tadi lah, ifta'il tadi, gaduh sungguh. Gaduh sikit-sikit dah lah. Alright. Jadi kita nak faham Al-Quran ni, kena faham bahasa Arab, insya-Allah. Boleh okey. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu tadi apa? Peganglah sungguh-sungguh. Tapi kalau ada terjemahan, berpegang teguhlah. Dia biasa terjitulah, majoriti terjemahan dia akan tulis. Jadi kita tak dapat feel pegang sungguh-sungguh ni macam mana. Patutnya tulis, patutnya kalau kita faham, pegang sungguh-sungguh, jangan lepas. Dengan tali Allah. Tali Allah ni apa? Al-Quran lah. Tapi masalahnya tak faham. Tali yang kita pegang tu kita tak faham apa benda. Seolah-olah tali ni, kalau tuan-tuan baca Quran time, tali ni maknanya Allah pegang sana, kita pegang sebelah sini. Seolah-olahnya kita tak sesat lah. Kita tak akan sesat. Tuan-tuan cuba bantu. Masa saya ada kursus di Resort dalam hutan tadi di Janda Baik. Dah lama jugalah kursus ni, duduk hutan seorang-seorang. Dia bagi kursus dia. Mungkin tuan-tuan perempuan pun ada yang pernah pergi kursus tu. Tutup mata dalam gelap, pukul 12 malam, duduk dalam tengah-tengah hutan tu. Dia suruh pegang tali ni je sampai ke atas. Nanti kamu tak akan sesat. Oh, masa tu yakin betul tu. Beriman betul masa tu dengan tali tu. Maknanya tak sesat lah, takut ni dengan macam-macam bunyi dalam hutan ni. Begitu juga kalau kita pegang dengan tali Allah ni, kita takut sangat kita sesat ni, pegang balik. Tali Allah ni adalah Al-Quran. Jami'ah, berjamaah. Dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena dalam grup. Kita bersatu ni kena berpegang teguh dalam dengan tali Allah ni, kena berjamaah. Dan jangan kamu berpecah belah. Wala tafarraqu. Tu tadi kenapa ada sabdu? Jangan pecah teruk sangatlah. Gaduh-gaduh sikit-sikit okeylah. Gaduh teruk sangat. Wa'tasimu, peganglah sungguh-sungguh tali Allah. Jadi dengan harapannya jangan pecah belah. Waw alif kat situ maknanya kamu semualah. Sebab satu-satunya formula nak menyatukan umat Islam, Quran lah, balik kepada Quran. Takkan kita nak tolak Quran pula. Contohnya macam tutup mata apa semua tu, kalau tengok cerita apa, Apek dengan Majina tu kan, Majina ulur tongkat tu kan, Apek tu pegang kan, takut tersesat kan, Apek pegangnya tongkat ni, Majina tu pun nyanyilah Ayah Cik Siti, dia pun nyanyi kan. Apek tu dia suruh lompat-lompat, padahal tak ada longkang pun, suruh lompat-lompat, ikut je. Sebab kita takut kita tersesat kan. Pasal kita tutup mata, pegang tu, apa yang orang tunjuk ni, buatlah, lompat-lompatlah, ngelak-ngelaklah, tunduk-tunduklah. Begitu juga kita dengan Quran. Allah kata A lah, B lah, jangan kita nak pandai-pandai pula. Seolah kita lebih bijak dari pencipta Al-Quran tu. InsyaAllah kalau kita pegang tu, kita tak sesat. Dan pegang sekuat-kuatnya. Kita nak bersatu ni pegang tangan kawan kita tu kuat-kuat. Kalau nak pecah belah pun, dia cuba nak tarik, pegang lagi. Dia cuba nak tarik juga, tak nak satu juga, peluk lagi. Macam tu lah nak ceritanya. Wa'tasimu tu, tambah alif, tambah. Jadi kalau dalam bahasa sebetulnya wa'tasimu patutnya, tapi dalam bahasa Al-Quran dia baca alif tu hilang baris. Jadi wa'tasimu, pegang teguhlah. Mana sampai pegang tu betul-betul ni, peluklah saudara kita tu, janganlah, tolonglah jangan pecah belah. Kalau tak kita yang rugi. Okey. Jadi begitulah, bila Allah dah hulurkan kita Al-Quran tu, ikutlah, jangan sombong. Saya bukan tak nak ikut Ustaz, tapi tu panjang sangat. Tapi sampai ke tepi. Dia Islam ni dia tak nak buat dua yang tak dapat buat dengan tak nak buat, dua yang berbeza. Tak dapat buat dengan tak nak buat, dua yang berbeza. Nak cuba buat tak dapat, itu
Dah cubalah. Dia tak nak buat tu lagi. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah, ani'budu. Abadah ni mengabdikan diri, sembahlah. Allah suruh sembah tu dia tak gunakan wazan yang sungguh-sungguh. Maknanya sembah Allah, okey. Biasa je, tak apa, sembah Allah. Tapi ijtanibu tu ketepikanlah sungguh-sungguh taghut. Kalau setakat nak sembah Allah je, Abu Jahal pun okey je. Kan masa dia tawar-menawar dengan Nabi kan, hari ni kau sembah Tuhan aku, besok kau sembah aku sembah Tuhan kau. Kan dia boleh tawar-menawar. Setakat sembah menyembah tu dia okey je, tapi nak ketepikan taghut berhala dia tu, dia punya maksiat dia tu, tu yang tak boleh. Jadi kena betul-betul ketepikan taghut ni. Taghut ni maknanya selain Allah lah. Selain Allah. Dia patutnya bodoh patutnya kan, tapi bodoh patutnya, tapi dah sambung alif tu bodoh. Macam kita lah nak solat juga, tapi bila nak ketepikan maksiat tu macam susah. Solat juga, tapi mengumpat tak boleh nak tinggal. Sebab tu kena sungguh-sungguh ketepikan mengumpat tu. Bila ada dengar orang nak mengumpat je, bangun dah. Tapi takut kawan kita kecil hati kan, dengarlah sama-sama mengumpat tu. Sedap pula nampak. Kan? Ketepikan sungguh-sungguh. Bangun. Setelah kita puasa juga, fitnah orang, boleh tahan. Ketepikan tu sungguh-sungguh. Pasal kita tak ketepikan sungguh-sungguh. Zakat, bayar zakat juga. Zalim kat orang, zalim juga. Haji, buat haji juga. Rasuah, jalan juga. Dia tak ketepikan rasuah tu sungguh-sungguh. Dia boleh, simple je. Sebab tu Allah tak tekankan sangat bodoh tu. Umrah juga. Tipu juga. Tipu umrah lagi. Macam mana? Kan? Ketepikan. Ada nak WhatsApp, nak bergaduh je dalam grup tu, ketepikan handphone tu. Astagfirullahaladzim. Boleh? Kita ambil balik. Tapi insya-Allah kalau kita faham bahasa Arab tu, Allah suruh ketepikan taghut tu, ketepikan sungguh-sungguh. Yalah, nak apa kata, nak sembah Allah ni, tapi waktu yang sama tolak tepi yang Allah tak suka tu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan sekali-kali taat kepada yang benda tak apa tu yang dalam ayat ni, Abu Jahal lah. Jangan taat kepada Abu Jahal tu, dan sujudlah dan dekatilah Allah bersungguh-sungguh. Nak dekat Allah ni pun bukan senang tuan-tuan. Macam tuan-tuan perempuan nak datang surau ni lah kan, nak senang ke nak dekat Allah ni. Macam orang biasalah, kita ni nak ni jangan dengar orang yang kata alah pergi surau pun belum tentu jadi baik. Jangan dengar. Kalla la tuti', jangan taat pada orang macam tu. Kan ada dengar ceramah pun jahat juga dengar. Empat orang juga. Tak payah. Kita buat. Belajar Arab pun tak faham juga. Jangan. Belajar aje. Boleh Pak Ron? Belajar aje Pak Ron. Ni kita respect orang macam ni. Dengar aje pun jadilah. Dapat pahala dah. Tapi jamban tu dia rasa ingat tu. Belajar aje. Terus dia pergi surau. Terus dia dengar kuliah. Terus dia belajar bahasa Arab. Jangan dengar. Kalla la tuti', jangan tak dengar orang yang hasut-hasut tu. Lepas tu dekat Allah tu sungguh-sungguh. Datang ke rumah Allah. Itu je cara nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Belajar bahasa kitab Allah ni betul-betul. Amal sunnah Nabi Allah ni betul-betul. Banyakkan tahajud, banyakkan baca Quran, fahamkan, amalkan. Tu buat bersungguh-sungguh. Iqtarib, dekat dengan Allah bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Kali kita office nak dekat dengan bos tu bukan main lagi kan. Ngampu lah, bodek lah, apalah. Sungguh-sungguh nak naik pangkat. Macam seolah-olahnya lah. Okey. Fastabiqul khairat. Maknanya kalau dalam terjemahan tu dia sebut berlumba-lumba lah. Berlumba-lumba ni kalau ada pesaing, aku nampak dia datang 6.45 subuh ni, aku nak lawan dia lah. Itu berlumba-lumba. Datang 6.44. Dia datang 6.35, aku pun nak datang 6.34. Besok kawan tu tak datang, dia pun tak datang. Itu berlumba-lumba. Tetapi fastabiqul khairat ni, dia mendahului orang datang tak datang, dia dulu dah buka. Dia dulu. Kalau silap-silap surau boleh bagi dia kunci. Kau je nak buka, katakan kau je datang awal.
Fastabiqul khairat. Belum tuan-tuan. Orang lain belum bersedekah lagi, kita dah ada sedekah sedekah subuh tu kan. Orang belum sedekah lagi, kita dah sedekah lah. Kita biasa baru nak keluar kerja, baru nak pergi sedekah apa semua. Buatlah kebaikan. Khairat ni kebaikan. Bila sebut khairat ni, ingatlah tak bayar lagi khairat kematian kan. Bayarlah tuan. Khairat tu maknanya kebaikan jamak kepada khair. Jadi kena buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendahului orang lain daripada dalam beramal. Jadi kita faham mendahului, bukan kalau belum-belum tu tak apa dari segi bahasa nak ni. Tapi belum-belum ni kalau tak ada orang, tak adalah. Alright. Okey. Seterusnya fa'arid anhum muntazir innahum muntazirun. Ni surah Sajadah kita biasa kalau pagi Jumaat tu, berpalinglah daripada orang yang ngajak kita benda-benda tak elok tu. Okey. Tapi wantazir innahum muntazirun. Kadang-kadang masa zaman Nabi dulu ayat ni turun, kan dia selalu mengatakan tak ada pun azab. Kan tak ada pun azab. Lihat dah bersungguh-sungguh, jangan lihat-lihat macam tu je azab ni. Tapi kadang heran orang-orang dulu tu kalau dia betul-betul ikhlas lah kan. Kenapa dia cakap aku tak ikut Nabi Muhammad, tak ada azab pun, patutnya siap dia berdoa lagi. Nabi, doakan pada Tuhan kau, turunkan kami azab. Kan? Kau ni kenapa doa macam tu? Patutnya doa lah. Nabi Muhammad doakan agar kami dibagi hidayah. Kan? Pelik tak? Orang ni suka minta azab. Dah turun azab, tak tahan. Tapi kenapa tak doa benda-benda yang baik? Kalau kau benar-benar Nabi, doakan kami ni dapat hidayah. Macam tu. Ni kalau kau benar-benar Nabi, turunkan bala dari langit. Kenapa pula doa macam tu kan? Kalau kau betul, doakan pada Allah agar aku join. Gitu. Kalau tak nak sangat lah kan. Tapi kita ni dah ada Quran dah, ikut je lah. Jadi dia seolah-olah macam sebab sombong. Lepas tu ialah manusia kan. Tapi Nabi suruh lihat dah sungguh-sungguh. Tunggu tak lama lagi. Istilah dia dalam terjemahan tu tunggu, intazir. Jadi ayat yang berikutnya pun lebih kurang sama, fartaqib innahum muntazirun, tapi fartaqib ni dia lebih mengawas. Awas sikit. Awas nanti azab turun, jangan. Awasilah bersungguh-sungguh. Bila azab dah turun tu tak kepalang tanggung. Jangan. Jadi fa innama yassarna. Yassir ni maknanya kami mudahkan dia dengan lisan Arab ni. Dah turun kepada kaum Arab dengan bahasa Arab lagi pun tak nak juga. Tak nak juga ambil peringatan macam kan. Tapi kita macam mana nak ambil peringatan, faham pun tidak. Macam mana nak ambil tazkirah tu? Tazkirah tu maknanya peringatan kan. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan tak faham bahasa Arab, yang salah siapa? Quran. Yang salah Allah. Kenapa turun bahasa Arab? Kenapa tak turun bahasa Melayu tak? Kita lah kena belajar kan. Kalau kerajaan wajibkan kita faham bahasa Inggeris contoh kan. Kita lah bukan salahkan. Kenapa aku lahir kat bumi Malaysia, kenapa tak patut lahir kat UK, patut boleh cakap bahasa Inggeris terus. Tak boleh macam tu kan. Belajarlah maknanya. Bahasa ni tak ada masalah nak belajar Mandarin ke, Tamil ke, English ke, tak kisahlah. Kan? Kita belajar je lah. Faham tu baru dapat orang kata memudahkan hidayah tu kita dapat. Jadi Allah dah mudahkan Nabi tu bercakap dengan bahasa Arab. Diorang ni bukan tak faham sebenarnya, buat-buat tak faham. Itu je tadilah sombong tadi. Dia tunggulah bersama, tunggu je lah. Dia sepatutnya awasilah. Dalam nota tu saya tulis tunggulah sebab saya copy paste daripada terjemahan. Sepatutnya yang betulnya bukan tunggu, awasilah maknanya dari segi bahasanya. Tapi dalam terjemahan tu memang tunggulah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ni amar. Amar ni makna perintah. Perintahkan ahlaka. Tadilah ahli itu maknanya apa? Ahli keluarga. Saya tak payahlah ahli keluarga. Kan? Keluargamu cukuplah. Tak payahlah perintahkan ahli keluargamu. Ahli tu cakap Arab, keluarga cakap Melayu. Kita rajin cakap kan ahli keluarga. Dengan solat. Senang tuan-tuan perempuan nak suruh orang solat. Senang nak suruh anak-anak solat, senang. Sebab tu wastabir. Sabar, sungguh-sungguh sabar, awak sabar. Semayang nak, besok tegur lagi, semayang nak, tegur lagi, tutup aurat. Macam tu lah. Kena sabar, kena selalu. Sebab tu
kalau dalam dalam terjemahan tu bersabarlah kan, seolah-olah macam biasa je. Tapi kalau betul-betul faham istabir tu, sabarlah bersungguh-sungguh. Besok ingatkan lagi, jomlah pergi surau. Besok jiran kita, jomlah ajak pergi surau. Forwardlah ishtariklah elan-elan yang ada juanta tu kan, kuliah mingguan, forward lah. Benda lain kita rajin forward. Yang tak kuliah-kuliah tu tak rajin forward, tak ingatkan. Ingatkan bersungguh-sungguh lah. Sebab ke akhirat besok, abang yang tak ajak saya kuliah, abang pergi menolong seorang je, kan? Dia akan tanya besok ke akhirat. Jangan kita ingat kita lepas, kita ada tanggungjawab kita. Kita dah ajak, dia tak nak ikut, abang yang tak ajak. Ingat saya tak suka saya pergi. Dia kat akhirat besok dia macam mana? Dia akan iya ke? Kan dah biar ajak, dia tak nak. Saya kan dah ajak dulu. Kalau kita nak makan, takkan abang nak makan seorang je, betul tak? Tapi kalau ilmu ni, takkan abang nak ilmu seorang je. Dia tak terfikir macam tu. Jadi mengajak ni memang tapi itulah kena banyak bersabar dengan solat ni kan. Solat ni memanglah, kalau semayang kat rumah tu dengan anak lagi kan, dengan kacau lagi, dengan kucing pun nak semayang dengan kita kan. Jadi sebab tu berkali-kali tempat sujud. Dia nak sabar tu, nak kena sabar. Kena sabar. Tapi kita hari ni kita outsource kat ustaz ajar anak kita kan. Ustaz ajarlah anak saya tu pandai-pandai. Lepas tu ustaz rotan marah pula ustaz tu. Suruh ajar tapi rotan marah ustaz tu. Rotan pula ustaz pula. Report pula kat sekolah pun cikgu pukul. Tapi dah outsource kan. Awak tak nak ajar, bila orang ajar awak marah pula. Jadi solat ni kalau lulus semua. Dia macam ambil PSBM, kalau BM lulus ni lah baru boleh lulus semua. Kalau solat fail, habislah yang lain, puasa, zakat apa semua fail. Jadi solat tu lah penting untuk ajak anak-anak. Sebab tu dia suruh ajak umur 7 tahun pukul. Istilah pukul tu janganlah negatif sangat kan. Maknanya pukul tu nak bagi takut. Hukum Islam ni nak bagi takut, bukan nak menghukum. Nak bagi takut. Rotan ada kat dinding tu, kalau masa kecil-kecil tu bapak sangkut rotan tu memang takutlah. Mengajilah terus. Kalau boleh nak sorok rotan tu, bapak cari mana rotan kan. Pasal nak bagi takut je, bukan nak pukul sangat. Jadi solat ni memang kena sabar. Macam Sayyidina Bilal kan radhiyallahu anhu, dia Nabi masa Isra Mi'raj dengar tapak kaki dia. Abang kata apa, dah dengar tapak kaki kat syurga, dia kat dekat bumi lagi. Tapak kaki Bilal dengar kat syurga. Apa amalan kau bila Nabi balik kan? Dia tanya, apa amalan kau ada dengar tapak kaki kau? Tapak kaki punya Nabi ni sayang kat sahabat ni, tapak kaki pun dia boleh cam siapa. Kita hentak kaki pun tak tahu kaki siapa tak? Kan? Dia tapak kaki sahabat, dia boleh, kalau berdehem sahabat lagi lah. Ajak minum teh lah tu. Boleh dengar hem ni tapak kaki. Ketat tu mungkin tak tahu lagi bila jalan macam mana kan, selipar dia macam mana. Boleh dengar. Sebab amalan dia, setiap kali aku batal wuduk je, aku berwuduk dan solat sunat. Solat sunat wuduk. Aku batal je, aku berwuduk. Kita pun hampir setaraf juga kot dengan Bilal. Kita wuduk je batal. Wuduk je batal. Hampir lah tu, hampir. Dia batal je dan wuduk. Tu solat sunat. Tak mampu rasanya, tapi sekurang-kurangnya kita biarlah sentiasa berwuduk. Nak tidur berwuduk, nak pergi kerja berwuduk. Lepas tu nak batal, nak buat macam mana kan? Antara rahsia khusyuknya, pertama, rasakan yang solat kita tu adalah solat yang terakhir. Kalau kita rasa hari ni kita dah, doktor kata kita tak lama dah ni, tengah hari je jalan lah, penuh surau pagi ni, hujan ke ribut ke, tu dia apa, duduk pun depan ustaz, tak tahu orang tak kenal yang mana satu ustaz dah. Dia nak duduk depan sekali, pasal tahu tengah hari nanti nak mati. Jadi kedua, kena pandang tempat sujud lah. Jangan sambil semayang. Siapa tu imam tadi kan? Tengok pula. Itu alamak, kunci aku tadi kat mana? Jangan macam tu. Dia pandang tempat sujud. Jangan main-main memang tu. Sebab kalau ada setengah ulama' kata, kalau kita tak nak pandang tempat sujud tu, macam kita tak nak pandang ni lah, seolah-olah macam tak nak pandang Allah lah pula kan. Tapi ni bukan hadis, cuma ulama' inilah, maknanya macam kita sombong pula tak nak pandang Allah. Pandang tempat sujud ni seolah-olah kita menghadap Allah lah.
Kita pandang-pandang macam sombong pula. Kita tak nak macam bos cakap dengan kita kan, kita pandang muka dia kan. Kalau kita melewang-lewang tu macam setengah-setengah ulama nak kata macam tu. Kalau nak bagi khusyuk, pandang tempat sujud kan. Ketiga, kena faham lah apa yang kita baca kan. Macam tadi kan saya ceritakan, kalau imam baca tu kita faham kan seronok. Kan ada ketiga kumpulan kan. Akhirat esok, pertama yang menentang, kedua yang menyokong, ketiga yang dulu. Tak ada atas pagar. Kalau tuan-tuan perempuan dengar Quran Time yang saya beritahu tu kan, pukul 12 tengah hari, ulangan dia pukul 5, malam ulangan dia pukul 10. Quran Time TV Hijrah Abad 114 tu. Kita kadang-kadang bila baca tafsir pun, kadang-kadang bila orang lain baca tafsir pun, kita dapat ilmu lagi. Dia kata macam ni, kejadian umat Nabi Musa dulu yang jadi kera tu kan, kita biasa dengar kan, jadi kera. Dia tak ada kena dengan teori Darwin tu kan, yang jadi kera. Sebab dia lepas jadi kera tu, lepas tu dia mati semua. Dia tak ada keturunan. Sebab zalim lah kalau dia yang buat jahat, anak keturunan dia pula yang tak berdosa pula jadi kera pula kan. Tak, Allah tak zalim macam tu. Dia tu yang jadi kera, jadi yang tak nak ikut. Habis dia ada 3 kumpulan. Dia pun bagi 3 kumpulan juga. 2 jadi kera, 1 yang tak jadi kera. Yang tak jadi kera adalah yang ikut Nabi Musa. Yang jadi kera, dia jadi kera. Yang menentang Nabi Musa, yang memancing hari Sabtu tu. Isu dia pasal dia mancing hari Sabtu kan. Hari Sabtu ni hari rehat, patutnya buat ibadah lah. Tapi masa tu ikan banyak. Allah uji lah, biasalah. Masa tu ikan banyak. Tahu semua cuti, ikan pun keluar. Dia pun nak berehat juga, pergi shopping kan. Jadi masa tu dia pun pasang pukat hari Jumaat, ambil hari Ahad. Wah, pandai Yahudi ni memang otak, kepala otak dia begitulah kan. Jadi kera, disumpah Allah jadi kera. Hari satu golongan jadi kera tu atas pagar. Sokong Nabi Musa pun tidak, sokong yang menentang Nabi Musa pun tidak. Aku tak nak campur lah. Pun jadi kera tu kan. Dia tak boleh jadi separuh kera, ada ekor je. Tak ada. Tak ada, ada ekor je, kepala manusia lagi. Ekor kera tak, separuh pun tak, semua jadi kera. Yang tak menyokong Nabi Musa, tapi tak juga menyokong orang yang menentang Nabi Musa, dia duduk atas pagar je, play safe. Golongan ni pun jadi kera. Tuan-tuan perempuan kalau dengar Quran Time tu eloklah. Dia terjemahkan satu muka surat satu hari, kemudian dia ada sikit baca bahasa Arab. Jadi benda-benda macam ni lah kita patut dengan usia kita macam ni, kita kena tambahlah ilmu dan amal kita kan. Kalau usia meningkat, sekurang-kurangnya ilmu dan amal kita meningkat. Bahasa Arab kita pun faham. Macam saya tulis bawah tu, ishtarik, kongsilah. 2 minggu lagi ada kuliah lagi kan. Jadi ishtarik, kongsi lah betul. Tapi banyak yang tak menyabarkan kita ni handphone lah sekarang kan. Tengah-tengah semayang pun tengok handphone lagi kan. Benda ni mengganggu-gugat kesabaran kita untuk solat kan. Jadi kalau ni tu ketepikan, ishtanibu, ketepikan tadi untuk solat-solat tu. Kalau nak solat tu kita konsentrate lah. Kita kalau ishtarik ni sungguh-sungguh kongsi ni, dia macam iklan dululah, show heboh ke jom heboh tu kan. Berhari-hari dia iklan, ada jom heboh, show heboh apa semua. Macam tu sekali, itu sungguh-sungguh. Kalau setakat besok ada ni carnival, dia tak jalan. Kalau nak ishtarik tu maknanya sungguh-sungguh. Datang ni jangan tak kuliah ni, datang jangan tak. Memanglah orang akan ada yang tak suka kan. Yalah, kalau semua suka je, Nabi pun ada orang tak suka ajak. Lepas orang tak suka tu tak hantar lagi dah kan. Orang tak suka kita hantar tu, kita tak hantar dah. Tapi tak, patutnya cubalah cara lain pula kan. Boleh insyaAllah. Ada soalan tuan. Wasnabi alaiha ni refer pada seorang ke keluarga? Bersungguh-sungguh seorang ke keluarga? Istabir tadi, istabir ke alaiha? Wasnabi alaiha. Nak refer kepada istabir ke alaiha? Alaiha. Oh, maknanya okey. Alaiha ni balik kepada solat. Ha tu kalau tuan-tuan perempuan belajar bahasa Arab, ha tu dia nak kata-kata alaihu lelaki kan, alaiha perempuan. Kalau kita solat jenazah kan orang fillaha warham kan. Kalau perempuan ha, kalau lelaki hu atau hi kan. Ha ni berhubung kepada muannas. Muannas ni perempuan. Tapi kenapa mana ada perkataan perempuan kat situ? Bisolah. Solah tu ada ta marbutah. Ta marbutah ni diistilahkan sebagai perempuan dalam bahasa Arab. Ta tu tanda
ta tu kan, kata kita kan muslim, muslimah, mukminin, mukminah. Tetapi solat ni bukan solat perempuan lah maknanya. Solat tu kebetulan dia ada ta, bahasa Arab ni dipanggil muannas. Jadi alaiha tu atas solat tu. Kita kena banyak bersabar atas solat tu. Kita tuan-tuan perempuan kalau tak betul-betul kuat, memang tak datang subuh ni rasanya. Dengan hujan lagi sejuk, tarik selimut lagi. Ya tak? Maknanya alhamdulillah tuan-tuan perempuan datang ni memang istabir ni. Tapi sebut pun kena betul, istabir. Jadi belajarlah dengan ustaz-ustaz kita yang belajar tajwid tu kan. Macam besok malam ada Ustaz Amri ajar tajwid ataupun tak tahu dia ada start balik ke. Belajar sebutan tu istabir. Tapi tak sabar. Tak kena juga kan. Belajar bahasa tu istabir tapi kena sabar jugalah. Kalau yang Cik Din tanya tadi, istabir tu maknanya bersabar sungguh-sungguh alaiha atas solat tu. Kalau kenapa sebab ada ta marbutah kepada solat. Dia macam ta marbutah macam solat, umrah, zakah tu dipanggil perempuan sebab ada ta. Walaupun tak ada kena-mengena pun zakat tu dengan perempuan. Kalau tak ada ta tu, ni lah. Tak ada ta tu dikira lelaki. Dia panggil hu lah. Jadi suruhlah keluarga kamu solat. Ya Allah, bukan senangnya nak suruh kan. Memang berat lah nak suruh keluarga kita ni solat. Tapi itulah, suruh je lah tuan-tuan, ajak solat. Macam mana nak, kalau kita tak boleh nak dakwah, ajak dia datang surau. Kalau ustaz cakap, dia mungkin dengar. Kalau kita cakap, abang bersama kan, teruk abang lagi daripada saya contoh kan. Datang awak sini biar ustaz cakap dia dengar. Kita cakap macam tu kan. Macam itu kita buat smart solat kan dulu. Kita buat yang mufti rasmi tu kan. Patutnya mak bapak pun ada lah buat kursus smart solat. Kan? Ingat bapak dah smart sangat ke? Tak nak buat untuk anak-anak je. Orang tua pun, ibu bapa pun smart solat ibu bapa. Tapi kalau orang tegur jangan lari pula kan. Salah ni angkat takbir ni. Kita pula jenis kita tadi ada sikit sombong. Kan? Ustaz ni muda lagi dah tegur aku pula. Aku dah berpuluh tahun sembahyang macam ni takbir. Dia tegur pula kan. Pasal dah berpuluh tahun tak ada orang tegur tu jadi macam tu. Tak apa kalau ustaz luar tegur, tak adalah sangat. Tapi itulah elok kita panggil orang. Macam itulah anak-anak kita buat smart solat elok. Tapi ibu bapa pun eloklah. Kan? Eloklah buat untuk ibu bapa juga. Jadi tak apa orang panggil kita kaki surau ke apa ke, tak apa. Kita bersyukur dengan kaki yang Allah bagi. Kita syukur. Orang nak bagi kaki surau ke, kaki masjid ke, kaki apa ke, biar kaki, jangan kaki disco, kaki dangdut, kaki apa tu tak nak. Pasal Allah bagi kita kaki untuk kita jalan ke rumah dia, untuk menuntut ilmu dia kan, ikut sunnah Nabi dia, bukan untuk yang maksiat. Jadi tak apa orang panggil tu, tak apa, tapi kena sabar. Boleh? Ada soalan ni? Kalau ada macam hasutan layan tu, Allah kata jangan layan kan, fa'arid anhum. Jangan ikutkan sangat orang-orang yang tak ni. Ada soalan? Dah sampai ya? Itu yang penting. Pasal tengok intazir tu kan, tengok dah sampai belum sampai. Kalau tak sampai lagi terus lagi Ustaz suruh. Kalau nunggu kan takut membazir pula, macam itu ada sekali kan. Ada terbazir pula. Seorang bawa balik 10. Kan? Pergi pasar depan tu jual. Kan? Ada soalan tak? Okey, tak ada. Kena faham dah jamban ila jambin. Okey, penutup tuan-tuan, saya pasal pergaduhan tadi saya ingatlah masa almarhum arwah ayah saya ceritakan masa 13 Mei ya. Masa tu saya 69, tahu saya masih di Kuala Lumpur lah. Pergaduhan kaum ni kan memang kalau boleh janganlah berlaku, jangan berlaku lagi sebab dia memang dahsyat. Orang yang tua-tua yang rasa-rasalah, yang tak rasa dia ingat alah tak ada apa kot. Dia bukan pada hari yang 13 Mei tu, dia beberapa minggu-minggu tu. Ada satu hari tu ceritanya seorang Cina ni, kita masa tu nampak Cina nak bunuh ni. Dia lari kat belakang arwah bapak saya. Bapak saya tahu dia mu'alaf. Dia mu'alaf, dia masuk Islam. Tapi orang kita ni bukan nak tengok, patutnya buka lah seluar tengok kan. Oh mu'alaf, okey. Dia nampak Cina sepet tu, tapi arwah bapak kata, ni Islam. Tapi masa tu sentimen kan. Dahsyat. Nak bunuh saja. Sampai bapak saya masa tu lah, langkah mayat saya dulu lah sebelum bunuh dia.
Ramai polis. Ayah saya seorang je polis masa tu. Pakai cota je tuan-tuan. Polis bandar ni pakai cota masa tu. Memang tak expect akan berlaku pergaduhan. Pakai cota je, seluar pendek. Sekarang polis sekarang seluar panjang dengan senapan pun orang tak takut. Dulu dengan cota seluar pendek orang takut seorang. Orang takut dengan polis dululah. Tak berani dia orang. Tapi itulah kalau boleh memang pergaduhan ni kalau cuba elakkan sebab kan takut kita menzalimi orang lain. Islam tak memang tak takkan benarkan benda-benda terjadi walaupun ni. Jadi kita kena ni dengan macam itulah tadi BMF kita lah, macam itulah sokong produk Islam dengan BMF dengan inilah dengan cari yang halal kan, janganlah ni. Bukan makna kita nak menzalimi dia orang, kita nak mengutamakan ni sungguh-sungguh. Okey, yang saya cerita tadi kalau boleh janganlah sejarah di Patani itu berulang kembali kan, sebab orang putih dengan Thailand perjanjian Bangkok 1902 tu dia bagi kita macam kek je. Kau ambil sebelah sana, aku ambil sebelah sini. Boh. Pasal kita berpecah, siapa nak bangkit bangun? Kau ambil sebelah Nartiwat ialah ni Siam ambil, Kelantan, Terengganu, Hulu Perak, British ambil. Wah, dia bagi-bagi macam tu je. Itu yang kita terpisah tu, saudara kita banyak cakap Melayu di sana. Saya nak ingat masa saya pergi tu, masa kita bersalam-salam dengan pelajar-pelajar tu, yang sekolah menengah ni pandai cakap Melayu, yang sekolah rendah ni dah tak pandai cakap Melayu. Faham tak? Dia punya tu dah mulai dah, dia tak belajar bahasa Melayu maknanya. Yang sekolah menengah ni dulu belajar bahasa Melayu lagi, dia bercakap dengan kita cakap Melayu. Orang sebelah Patani dah sekolah-sekolah. Bila kita cakap Melayu dengan budak sekolah rendah ni, kenapa tak faham? Ada orang tak belajar bahasa Indonesia dah. Dah tak belajar Melayu dah. Kerajaan dia nak. Jadi sayang. Sebab tu sayanglah dulu orang Kelantan dengan orang Patani kan macam adik-beradik lah, macam memang saudara pun ramai ada orang Kelantan sini yang saudara mara dia orang Patani pandai cakap Siam lagi apa semua. Tapi dia bagikan macam tu sebab itulah tadi cucu jabatan dia cakap sebab bergaduh sama sendiri pecah belah. Supaya kita tak mengulangi sejarah, jangan sampai sejarah yang tak baik tu kita berulang lagi insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tutup majlis dan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.